Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu tajuk matriks. Okey, mata pelajaran tingkatan 5 bab yang kedua. Jadi sebelum kita pergi kepada pengenalan kepada matriks, kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan matriks. Okay, dalam matematik, matriks merupakan satu alat matematik yang digunakan untuk membantu proses pengiraan pengiraan dan juga untuk menterjemahkan keabstrakan di dalam teori algebra linear maupun algebra multilinear. Jadi sepanjang tajuk ini, yang pertama sekali pelajar akan didedahkan kepada pengenalan kepada matriks, iaitu dalam video ini. Secara keseluruhannya kita akan pergi kepada pengenalan kepada matriks, iaitu bentuk matriks, pengenalan kepada peringkat matriks, matriks sama dan juga unsur-unsur dalam matriks lah. Kemudian pada video yang berikutnya, kemudiannya pelajar akan didedahkan kepada proses pengiraan matriks, contohnya penambahan dan penolakan, penerapan dan seterusnya. Akhir sekali pelajar akan menyelesaikan masalah persamaan serentak menggunakan matriks. Yang ini selalunya masuk dalam peperiksaan, markahnya lebih kurang dalam 4 hingga 6 markah. Okay? Jadi untuk memahami yang terakhir ini, maka pelajar mestilah melalui fasa pengenalan kepada matriks dan juga proses pengiraan yang asas. Okey, kita lihat kepada yang pertama dulu, pengenalan kepada matriks. Bagaimanakah mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks? Okey, maklumat situasi sebenar adalah contohnya maklumat perniagaan. Okey, perniagaan contohnya sekarang ni kita tengok contoh yang pertama, situasi sebenar. Okey, contohnya Tina. Tina menjual 3 jenis kipas melalui jualan di kedai dan secara atas talian. Okey, yang ini merupakan situasi sebenar yang kita buat hari-hari lah, kita menjual dan sebagainya. Okey, jadi untuk Tina ni dia membuat jualan. Okey, dia terpaksa dulu, pertama sekali sebelum dia menjual, dia perlu membuka kedai terlebih dahulu lah. Dia buka kedai, dia set up kedai. Yang ni secara bersemuka, dan juga Tina juga menyediakan platform untuk jualan atas talian. Okey, jadi dua kaedah penjualan lah. Okey, ini perkara yang pertama. Sebelum dia berniaga, sebelum memperkenalkan kategori-kategori ataupun item-item yang perlu dijual, maka dia terlebih dahulu perlu buka kedai dan juga perlu menyediakan platform untuk jualan atas talian. Jadi yang satu ini, okey, kita buat yang ini. Kita nak masukkan dia latar-latar ini ke dalam jadual terlebih dahulu. Okey, selepas kedai-kedai telah pun dibuka dan juga platform untuk jualan sudah disediakan, barulah Tina ini dia boleh menjual item-item dia mengikut kategori lah. Okey, di sini terdapat 3 kategori lah. Okey, yang pertama kipas berdiri, kipas shilling dan juga kipas dinding. Okey, dan kipas dinding, kipas yang berdiri yang berjaya dijual di kedainya adalah sebanyak 16 unit, shilling sebanyak 18 unit dan juga kipas dinding sebanyak 11 unit. Manakala penjualan di atas talian adalah, kalau kipas berdiri sebanyak 5 unit, kipas shilling sebanyak 10 unit dan kipas dinding sebanyak 4 unit lah. Okey, jadi ini merupakan situasi sebenar. Okay, jadi situasi benar, maklumat situasi sebenar ini untuk perlulah kita masukkan dalam bentuk matriks lah. Okay, sebab apa? Sebab apa perlu dimasukkan dalam bentuk matriks? Sebab dia memudahkan kita untuk membuat pengiraan. Contohnya berapakah jualan, keseluruhan jualan, okay, keuntungan yang berjaya diperolehi oleh Tina. Okay, nanti kita akan tunjukkan kemudian. Sekarang ni kita nak tunjukkan fasa bagaimana kita nak menyalurkan, mewakilkan maklumat situasi sebenar kepada bentuk matriks. Kita tengok dulu bentuk matriks bagaimana. Bentuk matriks ini yang pertamanya dia menggunakan, ini mesti ada huruf besar. Huruf besar. Tak kisahlah A, B, C. Dia mesti menggunakan huruf besar untuk mewakili
peristiwa yang berkenaan. Jadi peristiwa yang kita nak wakili ini mewakili jualan di kedai dan atas talian bagi 3 kategori kipas. Kalau kita nak tulis memang panjang lah. Itu sebabnya untuk memudahkan kita hanya perlu mewakilkan ayat yang panjang ini kepada huruf A, huruf besar. Okey, mesti menggunakan huruf besar. Okey, ini yang pertama, menggunakan huruf besar. Kemudian simbol sama dengan. Seterusnya, setiap data-data ini mestilah disusun dalam bentuk baris, okey, baris dan juga lajur. Okey, dan juga mesti ada tanda kurung. Sama ada tanda kurung begini ataupun begini. Ada 2 jenis tanda kurung yang boleh digunakan. Jadi dia mesti disusun dalam baris dan juga lajur. Contohnya A, B, C ini dinamakan sebagai baris yang pertama, manakala 1, 2, 3 ini merupakan baris yang kedua. Okey, dia ada baris dan juga dia ada lajur. Lajur pertama, A1 ini kita sebut sebagai lajur pertama, B2 lajur yang kedua, C3 merupakan lajur yang ketiga. Okey, yang utama baris dan diikuti oleh lajur. Baris terlebih dahulu, lajur yang kemudiannya. Okey, kemudian bentuk matriks ini berbentuk segi 4 tepat lah, atau segi 4 sama. Sekiranya dia ada 2 baris, 3 lajur, ini merupakan bentuk segi 4 tepat. Sekiranya dia ada 2 baris dan 2 lajur, kita katakan dia bentuk segi 4 sama. Okey, dan seterusnya. Jadi kita tengok proses yang seterusnya. Sekarang kita nak mewakilkan data yang data Tina tadi kepada bentuk matriks. Okey, jadi A ini mewakili jualan di kedai dan atas talian bagi 3 kategori kipas. Okey, maksudnya baris yang pertama ini mewakili jualan di kedai, manakala baris yang kedua mewakili jualan dalam talian. Lajur pertama merujuk kepada kipas berdiri, lajur kedua merujuk kepada kipas shilling dan lajur ketiga merujuk kepada kipas dinding. Jadi kita transferkan data sajalah. Okey, 16, 18, 11, 5, 10, 4. Maka lengkaplah proses yang pertama, iaitu kita mewakilkan data yang sebenar kepada bentuk matriks untuk tujuan pengiraan kemudiannya. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada perkara yang kedua lah. Okey, menentukan peringkat matriks. Okey, peringkat matriks. Dan yang kedua, kita akan mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks tersebut. Okey. Okey, peringkat matriks. Kita pergi kepada peringkat matriks terlebih dahulu. Kita tengok pada contoh yang diberikan bagaimana menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Okey, peringkat matriks ini adalah bilangan baris. Okey, bilangan baris. Berapa bilangan baris darab berapa bilangan lajur. Okey, contoh yang pertama ini kita lihat. Okey, 16, 18, 11. Okey, 16, 18, 11 ini berada pada baris yang pertama. Yang di atas sekali kita merupakan baris yang pertama. Manakala 5, 10 dan 4 ini merupakan baris kedua. Maka di sini terdapat 2 baris. Okey, seterusnya kita lihat pada lajur. Kita utamakan baris, kemudian barulah kita lihat pada lajur. Okey, lajur yang pertama adalah di sebelah kiri sekali. 16 dan 5 ini merupakan lajur yang pertama. 18, 10 merupakan lajur yang kedua dan 11, 4 merupakan lajur yang ketiga. Jadi kita ada 3 lajur. Maka peringkat matriks ini dikenali sebagai peringkat 2 darab 3. Okey, peringkat 2 darab 3. Dan dibaca sebagai matriks 2 dengan 3. Okey, dibaca sebagai matriks 2 dengan 3. Darab ini perkataannya adalah dengan 3. Okey, jadi selesai. Kita cuba buat beberapa soalan untuk memahamkan kita lah.
Yang pertama, matriks yang pertama dia ada satu baris saja, manakala dia ada lajur 1 dan lajur 2, maka satu baris dan 2 lajur, selesai. Okey, matriks B, okey, ada baris, jadi 2 baris. Ini baris yang pertama, paling atas baris pertama, yang ini merupakan baris yang kedua, dan dia hanya ada satu lajur sahaja. Jadi kita lihat berbaris dulu, bilangan baris ada 2, bilangan lajur ada 1, maka peringkatnya ialah matriks 2 dengan 1. Okey, seterusnya kita lihat pada C. C ini dia ada 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kemudian dia ada lajur pertama, lajur kedua dan lajur ketiga. Maka matriks ini dikenali sebagai matriks 3 dengan 3. Okey, yang ini juga dikenali sebagai matriks segi 4 sama, sebab baris jumlah baris dan jumlah lajur adalah sama, maka ia dikenali sebagai segi 4 sama. Okey, dan yang terakhir sekali, untuk contoh peringkat matriks ini, kita tengok sini ada baris pertama, kemudian baris kedua, maka baris, jumlah baris adalah 2. Manakala lajur ada lajur pertama, lajur kedua dan lajur yang ketiga, maka matriksnya dibaca sebagai matriks 2 dengan 3. Okey, itu saja berkaitan dengan peringkat matriks. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua untuk mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks. Okey, contohnya kita nak kenal pasti unsur. Apa itu unsur? Item-item ataupun angka-angka ataupun abjad-abjad yang berada dalam petak kurungan, itu dinamakan sebagai unsur lah. Okey, sekarang contohnya, contoh kedua diberi matriks F sama dengan negatif 8, 14, 2, 7, 3 dan negatif 5. Okey, tentukan peringkat matriks F. Okey, ini mudah sahaja. Peringkatnya adalah, kita ada baris pertama, kita ada baris kedua, maka peringkat matriks adalah 2 baris. Dan kita kira berapa lajurnya, lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga, maka ada 3 lajur, maka peringkat matriks F adalah 2 dengan 3. Okey, seterusnya kemudian kenal pasti unsur F13, F13. Okey, kenal pasti Okey, F ni adalah huruf kecil. Apabila kita nak menentukan lokasi unsur, okey, kita menggunakan abjad dia daripada nama matriks tersebut F huruf besar, maka kita tukarkan kepada huruf kecil lah. Okey, 1, 3, 1 ini merujuk kepada baris, pada 3 ini merujuk kepada lajur, F ini merujuk kepada nama matriks tersebut lah. Jadi kita rujuk kepada matriks F. Okey, baris yang pertama, ini maksudnya baris yang pertama. Lajur yang ketiga, ini lajur yang ketiga. Maka unsurnya adalah 2 sebab dia bersilang. Okey, baris dan juga lajur itu bersilang pada 2. Maka F13 unsurnya adalah 2. Okey, kita cuba lagi. Kita tengok contoh yang seterusnya, iaitu F22. F22 bermaksud kita, F ini maksudnya kita rujuk kepada matriks F. 2 bermaksud baris yang kedua, ini merupakan baris yang kedua. Dan yang ini merupakan lajur yang kedua, maka persilangan berlaku pada 3. Jadi F22 bermaksud unsur tersebut adalah 3.
Okey, selesai. Jadi biasanya soalan ini adalah soalan kertas 1 lah. Okey, kertas 1. Kemudian kita tengok pada soalan B. Soalan yang seterusnya. Okey, B, matrik B ialah 1, negatif 16, 24. Hitung nilai B12. Okey, B ni bermaksud kita perlu rujuk kepada matriks B. Baris yang pertama, lajur yang kedua, iaitu negatif 16. Negatif 16 tambah. Okey, tambah dengan B21. 2 bermaksud baris yang kedua. Baris yang kedua, lajur yang pertama bermaksud 20. Okey, jadi negatif 16 tambah dengan 20 sama dengan 4. Okey, jadi kita biaya selesaikan untuk peringkat matriks dan juga yang melibatkan tentang unsur dalam matriks. Dan yang terakhir, kita pergi kepada menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Okey, apa maksud matriks sama? Matriks sama merupakan jika kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama. Okey, syarat dia peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya adalah sama. Unsur sepadannya sama bermaksud kedudukan dan unsurnya mesti sama. Okay, kita lihat pada contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, matrik A. Peringkatnya ialah dia ada 2 baris dan dia ada 2 lajur. Matrik B juga ada 2 baris dan juga 2 lajur. Kemudian unsur sepadan atau tidak? Kita cuba lihat unsur dia sepadan tidak. 2 sepadan, 11 dan juga 11 sepadan, 1 dan 1 sepadan, 3 dan 3 sepadan. Maka contoh A ini, okay, dia memenuhi 2 syarat seperti yang kita nyatakan di atas lah. Okey, kita lihat pada B. B, okey, peringkat matriksnya adalah 1 baris dan juga 2 lajur. Manakala D, dia ada 2 baris dan juga 1 lajur, maka ia bukan matriks sama. Okey, kita tengok contoh E. Contoh E, kita ada peringkat matriks dia 2 baris dan juga 2 lajur. F juga 2 baris dan juga 2 lajur. Dia menepati syarat yang pertama, jadi kita kena siasatlah syarat yang kedua. Okey, kedudukan yang pertama, baris pertama, lajur pertama 8 sama, baris pertama, lajur pertama 8, baris yang pertama, lajur yang kedua 3. Di sini negatif 7, tidak sama. Automatik yang ini bukan merupakan matrik yang sama. Okey, dan yang terakhir untuk matrik sama, kita cuba selesaikan soalan D. Yang pertama, kita lihat dia punya peringkat matriks ada 3 baris dan ada 2 lajur. Okey, sama juga 3 baris darab dengan 2 lajur. Jadi kita tengok pula unsur-unsur dalam matriks. Okey, yang pertama 0.5, sini 1/2. Sama tak? Sama, sebab nilainya adalah sepadan. Okey, nilainya adalah sepadan. 0.5 sama dengan 1/2. Okey, kemudian negatif 2, ya negatif 2, 6. Okey, baris yang kedua, lajur yang kedua 0.8, 4/5. Apabila kita selesaikan juga dapat 0.8, sama. Negatif 1, negatif 1, 12. Jadi matriks G ini mempunyai peringkat yang sama dan juga setiap unsurnya sepadan. Jadi matrik G dan matrik H merupakan matrik yang sama. Jadi saya harap pelajar dapat memahami ketiga-tiga objektif yang kita sampaikan di sini. Sekian, terima kasih.